Halo guys, good evening. Apa kabar semua? Ya, hari ini teacher akan menerangkan yang pertama sekali adalah mengenai dengan format kertas sejarah. Kertas sejarah ini ada dua sahaja ya, yaitu sejarah 1 dengan kod 1249/1. Itu adalah soalan objektif. Pelajar kena jawab semua soalan objektif itu 40 soalan. Bagaimana persediaan pelajar untuk menjawab soalan kertas 1? Okey, yang pertama sekali pelajar kena baca buku teks. Baca dan pahami. Sebab di dalam menjawab kertas 1 ini, anda kena memilih jawapan yang tepat. Semua jawapan itu dan kadangkala semua jawapan itu adalah benar, tapi tak tepat. Itu adalah tricky. Soalan-soalan yang menguji kemahiran pelajar dalam sejarah. Baik, ini umum teacher cakap untuk tingkatan 5 dan juga untuk tingkatan 4. Baik, kertas 2 pula dengan kod 1249/2 ini adalah esei. Tetapi bahagian kertas 2 ini terbahagi lagi kepada dua bahagian. Bahagian A dan bahagian B. Bahagian A itu adalah struktur, di mana ada 4 soalan struktur yang perlu pelajar jawab. Baik, dan bahagian B pula adalah esei. Dan di dalam bahagian esei ini pula ada 5 soalan disediakan. Anda perlu menjawab 3 soalan sahaja. Baik, bahagian struktur ni, dalam keempat-empat soalan bahagian struktur itu, ada lagi bahagian-bahagian kecil. Terpecah lagi beberapa bahagian yang kecil. Contohnya A, B, C. Seperti mana yang telah teacher terangkan, bahagian A dan B itu adalah fakta. Dan C itu adalah soalan kebat. Jadi begitulah seterusnya sampai soalan yang keempat. Jadi seperti mana yang telah teacher tegaskan, terangkan kepada semua pelajar yang dikasihi, bahagian C itu biasanya adalah soalan kebat. Nah, pelajar kena jawab. Mesti berani menjawab. Kerana soalan kebat itu adalah lubuk markah. Di situlah pelajar akan dapat markah yang paling mudah. Sebab ianya adalah kebat. Dan untuk menjawab soalan kebat itu jangan lupa masukkan teknik yang teacher bagi. Di dalam teknik LMC, last minute call. Kemudian di dalam last minute call tu ada PES, politik, ekonomi dan sosial. Dan penggunaan kata hubung atau wacana. Dora, demi, oleh itu, rentetan itu antaranya. Okey, dabus sama juga dan juga asbar. Dabus, demi, bagi, untuk, supaya, apa lagi? Okey. Begitu juga dengan asbar ya. Jadi penggunaan itu boleh membantu anda memperolehi markah yang lebih dari 1. Okey? Teacher telah terangkan ini dalam kelas kan? Okey. Jadi sekarang kita beralih perkara yang kedua. Perkara yang kedua ini teacher mau bantu pelajar di dalam menyediakan ulang kaji. Ulang kaji sebagai persiapan anda untuk menduduki peperiksaan PS2 pada hari Isnin ini. Okey? Yang pertama sekali apa yang teacher mau terangkan di sini, pelajar sebelum mengikuti teacher, lebih baik pelajar ambil buku teks. Okey? Ambil sudah sediakan buku teks? Pergi kepada bab 1. Bab 1 ini bab 1 tingkatan 4 ya. Cuba kamu tengok. Bab 1 tingkatan 4 ni yang pertama sekali adalah warisan negara bangsa. Okey? Warisan negara bangsa. Baik. Sekarang kita terus pergi kepada
ulang kaji ya. Persiapan untuk kamu menduduki peperiksaan. Teacher akan sentuh semua pelajaran tingkatan 4. Jadi, ianya bermanfaat untuk pelajar-pelajar tingkatan 4 dan juga pelajar-pelajar tingkatan 5 ya. Baik, yang pertama sekali bab 1. Masih ingat lagi pelajar tingkatan 5? Kalau pelajar tingkatan 4 dia masih ingat lah kan, sebab fresh lagi. Yaitu bab 1, warisan negara bangsa. Senang saja. Apa yang Anda perlu pahami di dalam warisan negara bangsa ini? Yang pertama sekali adalah mengenai dengan latar belakang negara bangsa sebelum kedatangan Barat. Di mana untuk pengetahuan kamu, sebelum kedatangan Barat, yaitu orang asing ke Tanah Melayu, ciri-ciri negara bangsa kerajaan Tanah Melayu itu terdiri daripada kerajaan Punan Champa yang diwarisi oleh kerajaan Sriwijaya kan. Okey, kemudiannya Kesultanan Melayu Melaka diteruskan oleh Kesultanan Johor Riau. Nah, ciri-ciri negara bangsa inilah yang meliputi raja, undang-undang, wilayah pengaruh, dan rakyat. Dan Kesultanan Melayu Melaka meneruskan warisan ini dengan mengungguli sistem pemerintahan dan juga perundangan sebelum kedatangan Barat. Jadi ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka ini meliputi kerajaan, rakyat, kedaulatan, wilayah pengaruh, undang-undang, dan juga lambang kebesaran. Jadi apa yang perlu pelajar pahami di dalam bahagian ini? Mudah saja. Yang perlu Anda pahami sekali adalah ciri-ciri negara bangsa sebelum kedatangan Barat. Selain daripada itu, keunggulan sistem pentadbiran dan undang-undang sebelum kedatangan Barat. Dan seterusnya peranan pemerintah dan rakyat dalam pemerintahan sebelum kedatangan Barat. Apakah ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu? Yaitu pertama sekali raja. Kemudian kedua adalah undang-undang. Ketiga adalah wilayah pengaruh. Dan yang terakhir adalah rakyat. Dengan adanya keempat elemen ini ataupun ciri-ciri ini, maka kerajaan alam Melayu pada zaman sebelum kedatangan Barat itu dapat menjalankan sistem pemerintahan yang unggul. Okey. Seterusnya kita pergi pada ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka yang terdiri daripada 6 perkara penting. Pertama sekali adalah kerajaan. Kedua adalah rakyat. Ketiga adalah kedaulatan. Dan keempat, wilayah pengaruh. Kelima, undang-undang. Dan terakhir sekali adalah lambang kebesaran. Dan ciri-ciri bangsa yang diwariskan ini memberikan gambaran jelas tentang kepentingan pembinaan dan perkembangan sesebuah negara, bangsa. Dan Kesultanan Melayu Melaka mempunyai sistem pentadbiran yang teratur, peraturan, masyarakat yang tersusun, dan corak politiknya yang tersendiri bagi membentuk negara dan bangsa. Ciri-ciri negara bangsa tersebut ialah yang seperti teacher nyatakan tadi. Mudah kan? Okey. Seterusnya kita pergi pada keunggulan sistem pentadbiran dan undang-undang. Di mana keunggulan sistem pentadbiran dan undang-undang ini yang pertama sekali adalah sistem pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka itu sendiri yang terdiri daripada sultan, kemudian dibantu oleh bendahara, dan bendahara pula terbahagi kepada
3, yaitu Penghulu Bendahari, Temenggung, dan Laksmana. Ketiga-tiga mereka ini memainkan peranan penting di dalam sistem pentadbiran pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Kemudian, masih ingat lagi pelajar-pelajar yang tingkatan 5 ataupun yang tingkatan 4? Hukum Kanun Melaka. Apa dia hukum Kanun Melaka? Di dalam hukum Kanun Melaka ini ada beberapa perkara yang disentuh. Yang pertama sekali adalah jenayah, yaitu perbuatan jenayah yang menggugat ketenteraman dan keharmonian Kesultanan Melayu Melaka, di mana pelbagai hukuman yang setimpal dikenakan terhadap pembuat ataupun pesalah tersebut. Sebagai contoh apa? Perbuatan membunuh. Jadi, apa yang dikenakan, apakah tindakan yang dikenakan kepada pembunuh tadi? Nah, di dalam perkara 4 ataupun pasal 4, hukuman bunuh juga dikenakan kepada sesiapa sahaja yang ingkar arahan dan juga memalsukan titah sultan. Yang kedua adalah peranan sultan dan pembesar. Jadi apa dia peranan sultan dan pembesar? Ya, di dalam Kesultanan Melayu Melaka, pembesar ini mempunyai peranan dalam pentadbiran dan mereka perlu arif dalam hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang. Sebagai contohnya dalam pasal 1 dijelaskan tugas sultan, bendahara, temenggung, dan penghulu bendahari ini adalah bertanggung jawab untuk melantik pembesar, contohnya bendahara dan temenggung. Yang ketiga, kekeluargaan. Isu kekeluargaan diberikan perhatian oleh Kesultanan Melayu Melaka. Undang-undang keluarga bertujuan mewujudkan keharmonian dalam keluarga dan juga menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh keluarga atau dalam perkawinan. Yang seterusnya adalah ekonomi. Perdagangan itu merupakan elemen penting yang menjadi Kesultanan Melayu Melaka terkenal di seluruh dunia. Undang-undang ini mempunyai peraturan yang jelas tentang urus niaga untuk mengawal perdagangan di Melaka agar tidak berlaku sebarang kesalahan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Contohnya dalam pasal 30, di mana dinyatakan amalan riba diharamkan. Oke, nah itu adalah hukum Kanun Melaka. Bagaimana pula dengan Undang-Undang Laut Melaka? Oke, Undang-Undang Laut Melaka yang pertama sekali adalah peranan nakoda. Nakoda ini berkuasa penuh dan diibaratkan sebagai raja dalam pelayaran. Nah, semua pihak harus mematuhi arahan dan perintah nakoda. Nah, ini boleh dilihat dalam pasal 13 ayat pasal 13.1. Dinyatakan bahwa nakoda perlu diberikan keutamaan untuk berniaga selama 40 hari. Oke, yang kedua adalah pelayaran, di mana dalam undang-undang ini dijelaskan peranan beberapa pegawai selain nakoda, antaranya termasuklah juru mudi, malim, dan juga juru batu. Seterusnya yang ketiga, jenayah. Perbuatan jenayah di atas kapal akan menggugat ketenteraman dan keselamatan isi kapal. Nah, undang-undang ini menjelaskan hukuman terhadap perbuatan jenayah yang berlaku yang meliputi perbuatan mencuri, membunuh, dan memberontak. Dan yang terakhir adalah percukaian, di mana percukaian yang sistematik dan adil dinyatakan dalam undang-undang ini, di mana pelbagai cukai dikenakan dalam urusan pelayaran untuk perdagangan. Contohnya, cukai perjalanan juga hasil perniagaan.
Nah, itu saja untuk bahagian bab 1. Pelajar boleh teruskan membaca di dalam bahagian peranan pemerintah dan raja. Okey, kita teruskan dalam bab 2 tingkatan 4. Apa itu bab 2 tingkatan 4? Kebangkitan nasionalisme. Apa itu nasionalisme? Perkembangan idea nasionalisme di barat ini telah mempengaruhi perkembangan nasionalisme di Asia dan juga di Asia Tenggara, termasuklah di negara kita. Gerakan nasionalisme ini berkembang seiring dengan cara matlamat dan ketokohan pemimpin nasionalis, di mana perkembangan nasionalis di negara kita ini tercetus daripada pelbagai faktor atau sebab yang seterusnya memberikan kesan kepada usaha membina tamadun bangsa dan negara kita. Apa perkara yang penting di dalam bab 2 ini? Yang pertama sekali, Anda mesti paham apa itu nasionalisme. Apa itu nasionalisme? Nasionalisme itu bermaksud perasaan cinta yang mendalam terhadap bangsa dan negara. Nasionalisme itu boleh diartikan sebagai semangat kebangsaan yang menjelaskan sikap dan pendekatan yang berkaitan dengan perjuangan menentang penjajahan serta pembelaan terhadap bangsa dan negara. Terdapat beberapa orang tokoh yang terlibat secara langsung di dalam membangkitkan nasionalisme ini. Termasuklah Hancock, yaitu yang menyatakan bahwa nasionalisme itu merupakan satu gerakan yang meletakkan kesetiaan seseorang hanya kepada negara dan bangsanya. Bagaimana pula pendapat daripada Profesor William R. Roth? Dia mengatakan bahawa kebangkitan nasionalisme Melayu lebih kepada kesedaran dan ketegasan diri pada dekad terakhir sebelum Perang Dunia Kedua. Dan bagaimana pula pemimpin negara kita sendiri, yaitu Datuk Onn Jaafar, mengenai dengan nasionalisme, di mana nasionalisme itu hendaklah menzahirkan suatu bangsa yang lebih tegap dan kuat, boleh berdiri di atas kaki dan tapak kaki kita sendiri bagi mengambil tempat yang sebenarnya di sisi bangsa-bangsa lain yang tegas, tegap, dan bersatu. Begitulah seterusnya, pelajar teruskan dengan pendapat daripada Dr. Burhanuddin Al-Helmi, Dr. R. Sutalingam, Profesor Datuk Zainal Abidin Abdul Wahab, Profesor Emeritus Tan Sri, Dr. Ko Kee Kim. Baik. Yang paling penting sekali pelajar harus pahami adalah mengenai dengan perkembangan idea nasionalisme di barat, yang bermula daripada Revolusi Keagungan pada tahun 1688, di mana Revolusi Keagungan yang dikenali juga sebagai Glorious Revolution di England tu berlaku disebabkan oleh keinginan menegakkan kedaulatan parlimen dan juga hak asasi rakyat. Seterusnya, Revolusi Amerika yang bermula pada tahun 1778 dan Revolusi Perancis yang bermula pada tahun 1789. Baiklah pelajar, kita beralih kepada perkembangan nasionalisme di Asia, yang bermula nasionalisme di India, di mana nasionalisme di India itu merupakan reaksi penduduk tempatan terhadap dasar imperialisme Barat. Kebangkitan rakyat tempatan dalam dahagi India pada tahun 1857 itu merupakan
titik tolak kepada perkembangan nasionalisme di India. Bagaimana pula di China? Nasionalisme di China ini bertujuan untuk mengukuhkan peradaban Cina dalam kalangan orang Cina daripada ancaman penguasa politik dan ekonomi oleh kuasa asing. Nah, nasionalisme di China ini bermula dengan penentangan terhadap kelemahan pemerintahan dinasti Manchu, yaitu Kerajaan Manchuria, yang dianggap sebagai orang luar dan kehilangan mandat. Bagaimana pula mengenai dengan nasionalisme di Jepun? Nasionalisme di Jepun pula digerakkan oleh pemerintah Jepun yang disebabkan oleh kesedaran untuk mencapai kemajuan bagi mengelakkan ancaman imperialisme Barat. Maharaja Mikado Meiji pada tahun 1868 melancarkan pemodernan mengikut model Barat supaya Jepun dihormati oleh kuasa Barat. Baik, bagaimana pula nasionalisme di Asia Tenggara? Di Filipina, nasionalisme di Filipina muncul untuk menghapuskan penjajahan asing. Antara tokoh nasionalis penting termasuklah Jose Rizal, Andres Bonifacio, serta Emilio Aguinaldo. Apa yang mereka lakukan? Nasionalisme di Filipina ini bermula dengan gerakan propaganda yang dipimpin oleh Jose Rizal, di mana gerakan ini adalah untuk menuntut Filipina dijadikan sebahagian daripada wilayah Spanyol yang mempunyai hak yang sama seperti bangsa Spanyol. Kita teruskan dengan nasionalisme di Burma. Di mana nasionalisme di Burma ini ialah manifestasi perjuangan golongan kelas menengah Sami Buddha, yaitu juga dipanggil sebagai Ponggi. Kemudian Ponggi Tangkin, yaitu siswa University dan golongan petani yang menentang imperialisme British. Nasionalisme digerakkan oleh golongan kelas pertengahan yang berpendidikan barat berikutan pengaruh British yang mengancam kedudukan agama Buddha. Nah, seterusnya kita pergi kepada nasionalisme kesedaran nasionalisme yang berlaku di negara kita. Di mana kesedaran nasionalisme yang berlaku di negara kita ini dapat ditelusuri sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi. Di mana kesedaran ini berkembang semasa menghadapi ancaman Siam dan British oleh tokoh pejuang tempatan. Pelajar boleh teruskan membaca dalam buku teks tingkatan 4 bab 2 di muka surat 32. Nah, kemudian kita beralih kepada faktor kemunculan gerakan nasionalisme. Yang pertama sekali peranan agama. Dan kedua, penulisan kreatif. Ketiga, media cetak. Keempat, sistem pendidikan. Kelima, kemunculan golongan intelektual dan pengaruh luar dan serantau. Okey, pelajar. Jangan lupa teruskan pembacaan anda. Teacher hanya memandu arah kepada anda untuk mengingatkan kembali serba sedikit yang anda sudah pelajari di dalam bab 2. Kita beralih pada bab 3, yaitu konflik dunia dan pendudukan Jepun di negara kita. Baik,
Yang paling penting sekali di dalam konflik dunia dan pendudukan Jepun di negara kita adalah nasionalisme di negara kita sebelum Perang Dunia Kedua. Di mana kesadaran awal ini sebenarnya bermula pada abad ke-20. British berusaha untuk membendung pengaruh dan gerakan Islam dan dari Timur Tengah, di mana British dengan persetujuan Raja-Raja Melayu memperkenalkan enakmen Undang-Undang Islam 1904 bagi memastikan sesiapa yang mencetak dan mengedarkan tulisan yang berkaitan dengan agama dan politik Islam tanpa keizinan Sultan boleh dikenakan hukuman penjara. Jadi British turut memperkenalkan dua badan penyiasat, yaitu Jabatan Siasatan Jenayah dan juga Biro Siasatan Politik untuk mengawal gerakan Islamiyah. Nah, kemudian kebangkitan Islam pada peringkat antarabangsa ini telah menyebabkan British berwaspada terhadap gerakan pan-Islamisme. Penentangan Tok Janggut merupakan hasil daripada kesedaran politik antarabangsa yang menggerakkan penentangan bercorak tempatan. Selain daripada itu, British juga berwaspada terhadap sokongan orang Melayu kepada Empire Uthmaniyah untuk berperang dalam Perang Dunia Pertama. Seterusnya, kegagalan penentangan bersenjata Tok Janggut itu telah menyebabkan masyarakat menyusun strategi lain untuk menentang pihak British. Akhbar dan majalah menjadi wacana penting untuk meniup kesedaran kebangsaan. Nah, pelajar yang dikasihi semua, coba kita bayangkan bagaimana cara masyarakat pada zaman itu, pada masa tersebut, untuk memberi kesedaran kepada masyarakat yang jauh untuk bangkit menentang penjajah, yaitu membangkitkan perasaan cinta akan negara. Pendek kata, membangkitkan nasionalisme. Oke, kita beralih kepada latar belakang Perang Dunia Pertama. Apakah faktor Perang Dunia Pertama? Yang pertama sekali, persaingan kuasa imperialis, di mana perkembangan revolusi industri menyebabkan berlakunya persaingan dalam kalangan kuasa imperialis di Eropa. Mereka bersaing untuk mendapatkan tanah jajahan bagi memperolehi bahan mentah seperti arang batu, petroleum, biji timah, serta memasarkan hasil industri. Persaingan tersebut telah membawa kepada permusuhan antara kuasa imperialis di Eropa. Oke, kita teruskan lagi mengenai dengan faktor-faktor yang membawa kepada Perang Dunia Pertama. Yang tadi teacher sudah katakan bahwa antara faktor yang membawa kepada Perang Dunia Pertama ini adalah yang pertama sekali adalah persaingan kuasa imperialis. Yang kedua adalah pakatan ketenteraan, di mana permusuhan antara kuasa Eropa membawa pembentukan pakatan ketenteraan seperti Pakatan Kuasa Tengah dan Pakatan Bertiga. Yang ketiga, krisis rantau Balkan, di mana krisis di rantau Balkan berlaku akibat permusuhan antara Austria-Hungary dengan Serbia. Austria-Hungary menuduh Serbia menghasut rakyat Austria berketurunan Serb supaya berjuang membebaskan diri daripada pemerintahan Austria-Hungary. Kemudian kemuncaknya krisis Balkan ialah pembunuhan Archduke
Franz Ferdinand, putra mahkota Austria-Hungary, dan istrinya Sophie, oleh seorang pemuda Serbia yang membawa kepada peristiwa hitam. Jadi peristiwa tersebut tu menjadi sebab Empire Eropah terjerumus dalam kancah Perang Dunia Pertama. Baik, kita teruskan lagi mengenai dengan Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua ini, antara faktor-faktor tercetusnya Perang Dunia Kedua adalah yang pertama sekali kemunculan ideologi baru. Kemudian ketidakpuasan hati terhadap Perjanjian Versailles, di mana Jerman sebagai negara yang kalah dalam Perang Dunia Pertama menganggap Perjanjian Versailles itu tidak adil dan menjejaskan kedaulatan negaranya. Selain kehilangan tanah jajahan, pampasan perang yang tinggi yang perlu dibayar menyebabkan Jerman mengalami kemelesetan ekonomi dan inflasi yang teruk. Yang ketiga, kegagalan Liga Bangsa-Bangsa. Okey, kegagalan Liga Bangsa-Bangsa ini berperanan untuk memastikan keamanan dan mewujudkan kerjasama antarabangsa. Namun begitu, kegagalan Liga Bangsa-Bangsa dalam usaha menguatkuasakan perjanjian pelucutan senjata itu dan menangani krisis pencerobohan yang berlaku selepas Perang Dunia Pertama itu menyebabkan dunia terdedah kepada konflik berterusan dan mengakibatkan meletusnya Perang Dunia yang Kedua. Baiklah pelajar boleh teruskan pembacaan pelajar mengenai dengan Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Kita beralih kepada bab yang seterusnya, yaitu bab yang keempat. Bab 4 ini adalah mengenai dengan kejap ya. Era peralihan kuasa British di negara kita. Baik. Di dalam tajuk ini, pelajar perlu fokus mengenai dengan BMA. Apa itu BMA? BMA itu adalah British Military. Okey, kita teruskan lagi. Apa itu BMA tadi? Atau juga pentadbiran tentera British yang diisytiharkan di negara kita selepas tamatnya Perang Dunia Kedua. Selepas itu, British telah melaksanakan pentadbiran Malayan Union di Tanah Melayu. Pelaksanaan Malayan Union yang mencetuskan bantahan besar-besaran daripada penduduk tempatan yang menyebabkan British menggantikan Malayan Union dengan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Di Sarawak, Charles Vannerbroek bertindak menyerahkan Sarawak kepada kerajaan British. Dan tindakan beliau ini telah mencetuskan reaksi menyokong dan menentang daripada penduduk tempatan. Majoriti penduduk Sarawak ini menentang penyerahan Sarawak kepada British. Keadaan di Sabah pula berbeza kerana British berjaya mengambil alih Sabah daripada Syarikat Borneo Utara British atau juga dikenali sebagai SBUB tanpa seberang penentangan. Nah, apa yang pelajar perlu fokus di dalam bab 4 ini adalah mengenai dengan gagasan Malayan Union dan juga reaksi penduduk tempatan terhadap Malayan Union. Dan seterusnya, penentangan penduduk tempatan terhadap penyerahan Sarawak, penyerahan Sabah kepada British dan juga reaksi penduduk tempatan terhadap penyerahan Sabah kepada British.
Seterusnya kita pergi kepada bab 5. Okey. Dalam bab 5 ini, pelajar yang dikasihi sekalian, terutamanya pelajar tingkatan 5 ya, sebab anda sudah meninggalkan buku teks ini sejak 1 tahun yang lalu. Pastinya anda sudah lupa ya mengenai dengan bab 5 ini. Bab 5 ini adalah persekutuan tanah Melayu. Selepas saja Malayan Union ini mendapat tentangan daripada penduduk tempatan juga raja-raja Melayu, maka Persekutuan Tanah Melayu ditubuhkan pada tahun 1948. Jadi apakah intipati yang perlu anda pahami di dalam bab 5 ini? Yang pertama sekali adalah mengenai dengan latar belakang penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Juga faktor penubuhan Persekutuan Tanah Melayu. Apa faktor penubuhan Tanah Melayu? Ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu 1948 serta kesan penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey, kita beralih kepada bab yang ke-6. Okey, teacher tidak dapat terangkan satu persatu ya. Kita beralih kepada bab 6. Bab 6 ini adalah ancaman komunis dan peristiharan darurat. Apa perkara penting yang perlu pelajari di dalam bab ini? Yang pertama sekali adalah latar belakang pengaruh komunis di negara kita. Seterusnya yang kedua adalah ancaman komunis di negara kita. Bagaimana ancaman komunis itu berlaku dan usaha-usaha menangani ancaman komunis serta kesan zaman darurat terhadap negara kita. Masih ingat lagi? Nah, okey, kita teruskan di dalam bab yang bab yang seterusnya, yaitu bab yang ke-7. Okey, bab ke-7 ini adalah mengenai dengan usaha ke arah kemerdekaan. Okey, baru-baru ini teacher telah terangkan pada pelajar sekalian kan mengenai dengan bab 7, yaitu perkara penting yang perlu pelajar pahami di dalam bab 7 ini adalah latar belakang idea negara merdeka. Penubuhan jawatan kuasa hubungan antara kaum. Baiklah pelajar, kita teruskan lagi di dalam bab 7. Bab 7 ini adalah usaha ke arah kemerdekaan. Perkara penting yang pelajar perlu tekankan di dalam bab 7 ini adalah mengenai dengan latar belakang idea negara bangsa. Kemudian, penubuhan jawatan kuasa hubungan antara kaum. Seterusnya, pembentukan sistem ahli. Dan pembentukan sistem pendidikan kebangsaan dan akhir sekali adalah penubuhan parti politik. Teacher rasa setakat ini sahaja untuk ulang kaji sebagai persiapan pelajar untuk menduduki peperiksaan PS2 ya. Jadi seterusnya pelajar teruskan berapa bab lagi? Bab 8, bab 9 dan bab 10. Pastinya pelajar sudah membaca keseluruhan bab dalam tingkatan 4 ini kan? Tetapi apa yang perlu pelajar pahami, ingati dan perlu beri penekanan adalah bab-bab yang sudah teacher terangkan sebentar tadi, yaitu bab 1 hingga bab 7. Okey, sekian saja pelajar. Semoga apa yang teacher terangkan ini bermanfaat untuk semua pelajar dan boleh membantu serba sedikit persiapan pelajar untuk menduduki peperiksaan kertas sejarah yang akan bermula pada hari Isnin ini. Selamat belajar dan selamat menjawab. Teacher doakan agar semua pelajar dapat A dalam peperiksaan PS2 ini.
selamat belajar, dan selamat malam. Oke, bye-bye.